Malam Nisfu Sya'ban disambut pada setiap 15 hari bulan Sya'ban dalam takwim Hijrah. Meskipun penutupan sementara masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dilanjutkan bagi minggu keempat ketika negara sedang dilanda pandemik COVID-19, majlis membaca surah Yasin dan doa khas sempena Nisfu Sya'ban masih diadakan yang disiarkan langsung oleh Radio Televisyen Brunei dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid dari Masjid Omar Saifuddin. Bacaan surah Yasin dan doa khas dipimpin oleh para pegawai Jabatan Hal Ehwal Masjid. Orang ramai juga digalakkan untuk sama-sama mengadakan bacaan surah Yasin dan doa di kediaman masing-masing dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipanjangkan umur dan dijauhkan daripada bala bencana serta memohon agar dimurahkan rezeki yang halal lagi bermanfaat. Dengan kelebihan yang terdapat pada malam Nisfu Sya'ban, umat Islam adalah digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadat dan zikir bagi meraih kelebihan serta keberkatan yang terdapat pada malam tersebut. Nisfu adalah perkataan Arab yang bermaksud pertengahan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan ke-8 dalam takwim Hijrah. ربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي. Pandemik wabak COVID-19 yang dilanda negara ketika ini tidak menghalang orang ramai untuk sama-sama menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan menyertai bacaan surah Yasin dan doa khas sempena Nisfu Sya'ban 1441 Hijrah 2020 Masihi. Nisfu Sya'ban kali ini jatuh ketika dunia sejagat sedang berjuang menangani penularan wabak COVID-19. Namun situasi itu bukan penghalang bagi negara Brunei Darussalam mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan agama Islam sempena Nisfu Sya'ban seperti membaca surah Yasin dan doa khas. Kaedah sambutan pada tahun ini agak berbeza dengan mengambil manfaat dari perkembangan teknologi semasa. Bacaan Yasin dan doa khas yang disiarkan langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin turut sama disertai oleh orang ramai di kediaman masing-masing bersama-sama ahli keluarga demi merebut peluang memperoleh kelebihan serta keberkatan pada malam Nisfu Sya'ban. Di tengah pandemik COVID-19, terdapat kebaikan dan manfaat yang diperoleh bersama berikutan penutupan masjid, surau dan balai ibadat, iaitu bersama-sama ahli keluarga menghidupkan malam Nisfu Sya'ban. Selain di daerah Brunei dan Muara, orang ramai di daerah Belait, daerah Tutong dan daerah Tamburong juga tidak melepaskan peluang untuk sama-sama menghidupkan malam Nisfu Sya'ban semasa siaran langsung berkenaan bersama ahli keluarga di rumah masing-masing. Semoga dengan adanya usaha seumpama ini dan kerjasama dari semua pihak, wabak COVID-19 yang melanda negara ini akan dapat ditangani dengan segera dan berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesembuhan kepada pesakit dan melindungi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam daripada pandemik COVID-19. Mereka yang sedang menjalani pengasingan ketika ini juga tidak melepaskan peluang untuk sama-sama menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dengan mengikuti bacaan surah Yasin dan doa khas yang juga disaksikan di kaca TV bilik pengasingan masing-masing. Negara Brunei Darussalam mengetengahkan tindakan dalam menangani pandemik COVID-19 melalui pendekatan senegara berdasarkan prinsip untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti melalui pengesanan awal dan menghadkan penyebaran penyakit. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 135 orang apabila tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan,
mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media petang tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, Rabu 14 Syakban 1441 Hijrah, bersamaan 8 Haribulan April 2020 Masihi, tidak ada kes baru yang disahkan dijangkiti COVID-19 di negara ini. Oleh yang demikian, jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam masih kekal sebanyak 135 kes. Sementara itu, sebanyak 6 lagi kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah disahkan sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh pada 91 orang. Pada ketika ini, terdapat 43 kes yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin mengikut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 ialah sebanyak 2,281 orang dan hanya 94 orang saja yang masih menjalani kuarantin. Sementara itu, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 203 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 8,648 ujian. Walaupun hari ini adalah merupakan hari keempat di mana negara Brunei Darussalam tidak melaporkan sebarang kes COVID-19 di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan kepada orang ramai sekali lagi untuk terus-menerus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan, khususnya dengan melakukan amalan kebersihan diri dan persekitaran pada setiap masa. Orang ramai adalah juga sekali lagi diingatkan untuk senantiasa mengamalkan penjarakan sosial or physical distancing dan mematuhi larangan perkumpulan ramai ataupun mass gathering yang ada pada masa sekarang yang mana telah dikeluarkan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kesemua langkah-langkah yang sedang dilaksanakan ini adalah semata-mata untuk memastikan wabak COVID-19 dapat terus dikawal di samping untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Kita semua mahukan keadaan pulih seperti biasa dengan secepat mungkin. Namun ia akan sukar dicapai tanpa adanya kerjasama yang padu dari semua pihak, dari pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang ataupun umur. Negara kita masih berada di bawah ancaman kemasukan virus ini dari luar negara. Di kesempatan ini juga, sempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia baru-baru ini yang membawa tema beri sokongan kepada jururawat dan bidan or support nurses and midwives, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua para profesional jururawat dan bidan di negara Brunei Darussalam yang telah banyak memberikan hikmat penjagaan dan perlindungan kesihatan kepada setiap lapisan masyarakat. Terutama sekali pada masa ini ketika negara kita dilanda musibah wabak COVID-19 yang mana para jururawat dan bidan adalah merupakan di antara barisan hadapan ataupun frontliners yang banyak mengorbankan masa dan tenaga serta rela berhadapan dengan risiko dan bahaya demi untuk menjaga dan merawat pesakit-pesakit. Namun begitu, para jururawat sentiasa memberikan komitmen yang tinggi termasuklah dengan memberikan rawatan dan penjagaan pesakit yang berkualiti tinggi. Tidak dapat dinafikan lagi profesion kejururawatan dan kebidanan ini adalah satu profesion yang terpuji. Oleh yang demikian, diharap lebih ramai lagi belia-belia akan dapat mencontohi dan memilih serta mencuburi bidang kejururawatan dan perbidanan yang mulia ini. Marilah kita bersama-sama memberikan sokongan kepada para jururawat dan bidan dan terus mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas budi baik serta sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada profesional jururawat dan bidan di negara Brunei Darussalam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada sesi soal jawab selepas sidang media, Menteri Kesihatan sekali lagi mengingatkan orang ramai agar terus mematuhi langkah-langkah pencegahan
termasuk mengelakkan perkumpulan ramai. Peringatan dikeluarkan berikutan kejadian tangkapan di sebuah hotel baru-baru ini. So dalam keadaan kita ni masih di mana wabak penularan COVID-19 masih terjadi, jadi adalah dilarang terutama sekali membuat perkumpulan, terutama sekali di hotel room yang ruangnya agak sempit dalam 20 orang berkumpul, dan lebih-lebih lagi yang melibatkan minuman keras dan sebagainya. So ada beberapa kesalahan yang dilanggar di sana. Jadi diingatkan kepada orang ramai akan sentiasa mengikuti atau mematuhi saranan Kementerian Kesihatan, terutama sekali dalam mengelakkan perkumpulan ataupun mass gathering buat masa ini. Dan mengenai dengan 4 orang yang cuba melarikan diri itu, orang ini bukan yang orang isolation tu, it must be very clear. These are yang menghadiri perkumpulan tu cuba larilah. I think ia terajun dari tingkat 4 ke tingkat 3 dan memasuki salah sebuah bilik yang sedang menjalani isolation. Tapi it's a brief moment, so dia pulang perlu di quarantine. So dan lagi pun yang menjalani isolation itu is not a positive patient, so dia perlu memerlukan swab sebagainya. Menjelaskan tentang perkembangan saringan rambang COVID-19 ke atas pekerja-pekerja asing, Menteri Kesihatan menyeru pihak majikan agar memberikan kerjasama. Alhamdulillah, today we tested about 98 workers. So ini akan diteruskan pulangnya. We not in stages lah, anda pulang semua Ogos dalam sehari. So di hari-hari yang berikut ini kita ni akan masih memantau dan membuat sampling seperti apa yang saya nyatakan sebelum ini. So diharap para majikan akan memberi kerjasama lah terhadap Kementerian Kesihatan dan pejabat buruh. Negara Brunei Darussalam mengetengahkan tindakan dalam menangani pandemik COVID-19 melalui pendekatan senegara berdasarkan 2 prinsip utama, iaitu untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti melalui pengesanan awal dan menghadkan penyebaran penyakit dengan mengambil beberapa tindakan tertentu untuk mengurangkan impak keperluan mendadak kepada sistem kesihatan. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam ucapannya semasa persidangan video khas Mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN AHMM. Persidangan tersebut dijadikan sebagai landasan penting bagi perbincangan strategik mengenai hala tuju dan bidang-bidang keutamaan kesihatan yang perlu diberi perhatian di rantau ASEAN dalam menangani pandemik COVID-19. Ia juga bertujuan untuk berkongsi sama maklumat terkini mengenai tindakan menangani COVID-19 di samping persetujuan di dalam peningkatan kerjasama dalam pengukuhan tindak balas kebangsaan dan serantau. Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah-langkah menghadkan penularan wabak tersebut seperti sekatan perjalanan dan langkah penjarakan sosial serta penggunaan teknologi digital. Menteri Kesihatan juga mengongsikan bahawa Kementerian Kesihatan akan terus melabur dalam penjagaan kesihatan dengan menyediakan kapasiti tambahan termasuk pembukaan bangunan baharu bagi pusat pengasingan kebangsaan yang dilengkapi dengan kapasiti penjagaan kritikal. Sementara itu, persidangan video khas Mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN Plus 3 turut diadakan yang dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Lieutenant Jeneral Bersara Terawan Agus Putranto, Menteri Kesihatan Republik Indonesia, dan Tuan Yang Terutama Katsunobu Kato, Menteri Kesihatan, Buruh dan Kebajikan Jepun. Persidangan tersebut disertai oleh Awang Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan sebagai Wakil Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Beliau mengutarakan kepentingan mewujudkan langkah-langkah pencegahan bagi penularan wabak COVID-19 demi memastikan sistem penjagaan kesihatan tidak terjejas dalam penyampaian perkhidmatannya. Dalam hal yang demikian, Awang Haji Zulaidi telah memberi beberapa cadangan kepada ahli-ahli mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN Plus 3 bagi meningkatkan kerjasama yang sedia ada. Ini termasuklah dalam perihal memudah cara aktiviti logistik dalam penghantaran,
pembekalan dan pembuatan barangan keperluan bagi menangani wabak COVID-19 melalui whole of government approach menggunakan rangkaian serantau yang sedia ada secara efektif dengan pejabat-pejabat serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam perkongsian maklumat bagi mendapatkan barangan dan peralatan perubatan dan melihat pada mekanisme-mekanisme yang sedia ada dalam mengurus dan menggunakan sumber-sumber dana untuk memperoleh barangan dan peralatan perubatan bagi COVID-19 berdasarkan keperluan setiap negara. Persidangan tersebut berakhir dengan kenyataan bersama ke arah meningkatkan kerjasama tindakan menangani COVID-19. Usaha pihak kerajaan dalam menangani dan membendung penularan COVID-19 terus mendapat sokongan. Pagi tadi lebih RM44,000 disumbangkan kepada Kementerian Kesihatan. Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, menerima cek berjumlah RM10,000 daripada Masyhur Group of Companies, RM550 hasil kutipan tenaga pekerja Masyhur Group of Companies dan 170 kotak pizza sumbangan Tasconi Pizza. Turut menghulurkan sumbangan Yamayapa Kontraktor yang mendermakan RM10,000 dan Sentiasa Berjaya Kontraktor menyumbangkan RM5,000. Sumbangan diterima oleh Dayang Siti Ajar binti Haji Yusof, pemangku pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Dayang Sufinah binti Haji Serudin, pemangku pengarah pentadbiran dan kewangan Kementerian Kesihatan, mewakili Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada beberapa buah syarikat dan orang perseorangan. GR Teknik menghulurkan bantuan sejumlah RM10,000. RM3,000 diterima daripada Chop Jing Chiu. Santok On Dispensary menghulurkan RM2,000. Chin Fin Kok menyumbangkan RM2,000. Sumbangan berjumlah RM1,000 pula didermakan oleh Datuk Lee Nyok On. Dan Wong Meng Cheng mendermakan RM500. Majlis-majlis penyampaian sumbangan diadakan di Kementerian Kesihatan. 16 anggota lelaki dan seorang wanita pangkat rendah Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB telah diperkenankan untuk dinaikkan pangkat inspektor bermula 1 Mac 2020. Kenaikan pangkat tersebut atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat berlangsung hari ini di Dewan Banquet Mes Pegawai Ibu Pejabat Polis Gadong. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya PPDB. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, Timbalan Pesuruhjaya PPDB. Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Kementerian Kesihatan mengadakan kempen menderma darah ke arah menambah bekalan stok darah. Kempen 2 hari tersebut berlangsung di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Menurut penyelia simpanan darah di Kementerian Kesihatan, kegiatan derma darah yang dikendalikan adalah dalam keadaan selamat di mana langkah-langkah pencegahan jangkitan COVID-19 serta tapisan kesihatan benar-benar diikuti mengikut piawaian yang ditetapkan oleh kementerian berkenaan. Sebenarnya kempen derma darah ini masih selamat diadakan. Tapi kami dengan ada syarat-syarat tertentulah tambahan untuk memastikan para penderma dan orang ramai itu selamat semasa COVID-19 ini. Seperti kami menambah
protokol kami seperti kami bonding dengan pihak penganjur yang memastikan diorang social distancing ini mesti dianukan, di-apply. Jadi, kempen demam darah ini kami akan memastikan kakitangan pusat pendeman darah akan memakai pakaian PPE seperti mask, glove dan baju PPE tersebut bagi memastikan keselamatan para penderma dan juga keselamatan para kakitangan pusat pendeman darah. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga melaksanakan pemeriksaan suhu badan terlebih dahulu di pintu masuk dewan berkenaan. Cecair pembasmi kuman turut disediakan untuk kemudahan para pegawai dan kaki tangan yang terlibat bagi menjaga kebersihan diri ketika berurusan. Pemangku penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat menegaskan mana-mana pegawai dan kaki tangan jabatan berkenaan yang mempunyai suhu badan tinggi ataupun mempunyai masalah kesihatan tidak dibenarkan untuk menyertai aktiviti derma darah ini. Alhamdulillah, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah-langkah awal bagi mengelak perkara yang tidak ingin terjadi. Sebagai contoh, dengan social distance dan melimitkan penderma-penderma masuk ke dalam Dewan Serbaguna dan juga memeriksa suhu badan bagi penderma-penderma yang masuk ke dalam Dewan tersebut. Pandemik COVID-19 yang dihadapi dunia pada masa kini memberikan pelbagai kesan terhadap masyarakat dan individu. Salah satu kesan yang membimbangkan adalah gangguan kesihatan mental akibat dari kerisauan yang tidak terkawal terhadap situasi buruk penularan wabak COVID-19. Walau bagaimanapun, di negara ini kesihatan mental masyarakat dan penduduk masih dalam keadaan terkawal. Kementerian Kesihatan tidak ada menerima pesakit yang mengalami gangguan mental disebabkan oleh pandemik COVID-19. Alhamdulillah lah buat masa ini apa yang Tani dapat lihat yang mana dari segi saranan Kementerian Kesihatan dan nasihat yang telah ada diberikan kepada orang ramai orang mengikuti nasihat-nasihat tersebut dan ini membuatkan orang ramai lebih berhati-hati satu dan juga secara menyeluruh dapat menjaga kesihatan mental mereka, bukan saja kesihatan mental, kesihatan fizikal juga. Talian Harapan 145 beroperasi bermula 8 pagi hingga 11 malam merupakan talian bagi orang ramai yang memerlukan panduan, nasihat atau saranan berkaitan dengan kesihatan mental. Meskipun laporan ke talian ini menunjukkan peningkatan sejak pandemik COVID-19 berlaku, keadaan masih terkawal. Nasihat-nasihat dan saranan dan juga panduan ini juga berterusan melalui orang media sosial dan juga ada juga dari pihak media yang lain, iaitu dikongsikan cara-cara untuk menangani masalah-masalah kesihatan mental ini untuk orang penjagaan kesihatan secara menyeluruh. So nasihat-nasihat dan panduan itu memang terdapat bukan saja di media TV, radio dan juga Instagram di tempat MOH Brunei. Dalam menghadapi pandemik ini, orang ramai juga dinasihatkan untuk menjaga kesihatan minda selain meneruskan amalan mencuci tangan, menjaga jarak sosial dan memastikan kebersihan diri dan kawasan sekitar. Alhamdulillah buat masa ni kita sendiri pun mengikuti daripada pihak Kementerian Kesihatan yang mana terdapat pengurangan dari segi jangkitan wabak COVID-19 ini dan ini membuktikan orang kerjasama daripada pihak kerajaan dan orang ramai itu adalah penting dalam sama-sama membendung dalam pengawalan COVID-19 ini. Memang dipahami buat masa ini Tani akan merasa bimbang, tapi bukan saja di negara kita, negara yang lain juga. Akan tetapi Tani perlu juga menjaga kesihatan minda kita seperti mana kita menjaga kesihatan fizikal. Yang mana kalau sekiranya kita ingin menjaga kesihatan, salah satu kesihatan tersebut, maka kita bukanlah menjaga kesihatan yang menyeluruh. Dan juga kita tidak boleh lupa untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga dari segi kerohanian kita.
Jabatan Tanah dalam siaran medianya memaklumkan kepada orang ramai mengenai penutupan sementara sistem maklumat permohonan dan pendaftaran tanah laris. Permohonan laris dalam talian pada masa ini adalah tidak beroperasi buat sementara waktu sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Ini disebabkan oleh masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu, permohonan yang berkaitan perlu dihadapkan ke kaunter-kaunter perkhidmatan di Jabatan Tanah atau cawangan-cawangan pejabat tanah daerah. Untuk makluman, borang-borang berkaitan masih boleh dimuat turun melalui laman sesawang jabatan www.land.gov.bn atau melalui kaunter-kaunter perkhidmatan. Orang ramai juga boleh berurusan secara perjanjian menerusi talian seperti yang tertera. Seorang wanita tempatan didenda RM35,000 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini bagi pertuduhan di bawah Seksyen 146(1)(d) Perintah Eksais 2006. Rosni binti Sabtu, 43 tahun, mengaku bersalah kerana memiliki 36 karton 91 paket rokok pelbagai jenama di dalam sebuah rumah di kawasan Kampung Bukit Beruang, Tutong. Tertuduh diberi tempoh sehingga 30 November ini untuk menjelaskan denda tersebut. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan.